warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada malam ini. Jauh saya main ni. Jalan dekat situ dia tutup. Jalan apa tu? Apa tu? Sumpitan. Jadi disebabkan jalan tutup, saya tak boleh ikut selama. Saya kena pergi sampai ke apa tu? Saleh Selamat. Apa dia? Kuala Kangsar. Saya kena ke Kuala Kangsar dulu. Pusing main. Jauh betul lah. Kena tambah lebih kurang setengah jam lagi. Jadi perjalanan saya lebih kurang 2 jam. Jadi sampai jumpa tuan-tuan. Nak balik lagi 2 jam lagi. Salih Azim Muhammad. Ala kulli hal, dapat jumpa dengan tuan-tuan. Baru sampai pada KL sebenarnya tadi ni. Dari KL sat, rehat sat. Lepas tu mai akan jumpa tuan-tuan pula. InsyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Jadi manfaat insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Disebabkan tak ada tajuk khusus malam ni, sesuai dengan apa yang duk jadi dengan kita lah ni, tengah duk jadi ni. Ni bang, tu flash duk menyala. Ada menyala flash. Lagi tak dah habis, bateri habis. Lepas tu dia silau mata saya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Dengan apa yang duk jadi dengan kita lah ni, wabak ni duduk dengan kita ni. Antara hikmah bila berlaku wabak di kalangan kita ni tuan-tuan, ialah kita belajar banyak benda. Allah bagi dekat kita izin untuk kita belajar banyak benda. Dan di antara benda yang kita belajar ialah amalan-amalan yang kita kena buat tiap-tiap hari untuk selamatkan diri kita daripada wabak ni. Kita ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat nyala balik. Seorang sahabat Nabi SAW tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, qul li qawlan fil Islam. Ceritakan kepada aku satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya orang lain lah selain pada kamu, ya Rasulullah. Nabi SAW sebut, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Kita ni, istiqamah ni tahu apa istiqamah? Istiqamah ni dia konsisten buat, tiap-tiap hari buat, tak pernah tinggal. Itu dia panggil istiqamah. Bahasa kita orang Gerik ni dia panggil konsisten. Kalau hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, lepas tu tak buat, lepas tu kadang-kadang minggu depan buat, tu dia tak panggil orang istiqamah. Istiqamah ni dia tiap-tiap hari buat. Tahu tak macam mana seorang itu dapat istiqamah? Macam mana orang tu nak jadi orang yang istiqamah? Muslimat istiqamah tak semayang duha? Saya tanya ni tuan-tuan, orang rajin semayang duha muslimat kan? Rajin nak semayang duha? Seorang pun tak angguk.
Seorang betul sungguh orang gerik ni. Main duha tak? Seorang kot. Jadi ya. Ada wakil seorang. Tuan-tuan main duha tak? Serupa dah. Ya Allah. Selalu yang kerja respon ni orang perempuan. Ya Ustaz, ya. Kena dengar punya suara. Saya Ustaz. Orang gerik ni lain sikit. Kau tak faham saya cakap apa? Cakap gerik. Salih ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, salih ala Muhammad macam tu keadaan dia. Bila salih ala Muhammad, Ustaz, mak saya telefon Ustaz. Assalamualaikum mak. Jadi salih ala Muhammad, bila Allahumma salli ala Muhammad, kita buat satu-satu amalan dengan istiqamah tu mesti ada sebab dia. Pasal apa yang buat tiap-tiap hari? Hari tu ustaz bagi tahu siapa mayang duha ni Allah jaga dia punya rezeki dia. Allah murah rezeki tu yang makcik tak pernah tinggal tu. Makcik ni orang menega cucuk pagi-pagi. Tu yang makcik jaga sungguh tu. Maksudnya dia ada benda dia buat tu di istiqamah tu. Dan pasal apa dia buat tu? Sebab dia beriman. Dia beriman dengan siapa? Beriman dengan apa yang ustaz tu bagi tahu. Sebab tu dalil kita orang awam ni, apa dia? Apa yang dikatakan oleh ulama dekat tu ya. Kita tak diperintahkan untuk minta dalil atas satu-satu benda yang kita buat ni. Orang awam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang duduk pada level ulama, ya, dia perlu kepada perbahasan dalil. Tapi kita level orang awam ni, ustaz nak angkat takbir macam mana nak semayang? Allahu Akbar. Ni dua tapak tangan ni menghadap ke arah kiblat orang lelaki-lelaki, bagi jarang sikit ni, bagi renggang sikit jari-jari ni menghadap arah kiblat, bagi tentang dengan telinga ni. Ni takbiratul ihram orang lelaki-lelaki. Lagu tu ustaz nah? Ya lagu tu. Dalil mana ustaz? Dalil. Tak ada dalil saya tak mau beramal. Mana dalil hadis dia? Mana dalil Quran dia? Tu. Dia ada orang macam tu. Tak payah, kita tak payah itu. Kalau nak buat itu pakai tak buat apa dah kita ni. Sujud ada dalil dia, rokok ada dalil dia, duduk tahiyat ada dalil dia, semua ada dalil. Tapi takat kita orang awam, apa yang ulama kata tentu ya, cukup dah, madai dah untuk kita. Boleh faham tak? Jadi kalau tanya dalil apa sembahyang duha tu, sembahyang duha tak tahu, tapi tok guru bagi tahu, ustaz bagi tahu tu dia mai ceramah, ni yang tu untuk rezeki, tu yang makcik tu jaga tau. Allah bina satu rumah dalam syurga. Lagu tu lah makcik tu dengar. Betul yang Nabi SAW sebut. Allahumma salli man shalla dhuha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Nabi SAW sebut baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang duha 4 rakaat, kemudian sembahyang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Saya tak ingatlah hadis tu ustaz, tak ingat. Tapi duk teringat ustaz kata nampak dapat rumah dalam syurga sebiji tu, makcik duk jaga 4 rakaat duha tiap-tiap hari. Betul dah tu. Maksudnya apa? Ada sebab kita istiqamah. Dan di antara sebab kita istiqamah salah satunya ialah kita beriman. Nabi kata, "Qul amantu billah thumma istaqim." Kamu katakan kamu beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Maka ulama kata apa? Antara syarat kepada istiqamah ialah dia beriman. Pasal apa makcik dia buat amalan ni? Itu ustaz bagi tahu kata macam ni, macam ni. Tu yang makcik duk jaga sungguh-sungguh tu. Tu dia panggil beriman. Beriman. Orang yang tak berapa nak beriman, dia apa? Dia kadang buat, kadang tak buat, kadang buat, kadang tak buat. Macam tu keadaannya lah. Jadi, salah satu daripada amalan yang kita kena jaga waktu kita duduk dalam situasi wabak ni ialah doa. Kita ada satu kekuatan kita nama doa. Yang orang lain tak ada. Kita ada hubungan kita dengan Allah yang sangat kuat. Percaya tak? Siapa yang turun wabak ni? Allah. Siapa yang boleh angkat wabak ni? Allah. Siapa yang boleh pelihara seorang tu daripada wabak? Allah. Kalau semua orang kena, boleh tak seorang dia tak kena? Boleh. Dalam keluarga seorang aja kena. Kakak dia tak kena, adik dia tak kena, mak dia tak kena, adik dia seorang-seorang yang kena. Boleh tak? Boleh. Fikir-fikir, tak patut depa duduk serumah ada. Allahumma salli ala Muhammad, tok guru saya, dia kena. Sebab kes mak dia, ayah dia salli ala Muhammad sakit, ayah dia sakit, bawa balik ke rumah. Lepas tu bawa balik rumah dia, tolong jaga. Yang banyak duduk dengan ayah tu, jaga ayah tu bukan dia. Adik perempuan dia banyak tidur dengan ayah lah, sekali kau ni lah berganti. Yang dia ni kadang-kadang pergi lah, walaupun duduk di rumah, tapi taklah sampai tidur sekali apa semua, sebab anak laki-laki lain sikit kan.
Tapi dia kena. Yang adik perempuan tu tak kena, dia semua pekat tak kena, dia semua dia kena. Nak cerita, kalau nak pelihara. Nah, saya lihat. Maka kita ada satu hubungan, kekuatan kita dengan Allah SWT. Nama dia kekuatan doa. Doa ni senjata orang mukmin. Maka kita kena jaga sungguh-sungguh. Malam ni saya nak cerita yang tu. Tuan-tuan ingat elok. Ada dekat 10 doa ni yang kita nak bincang malam ni, insya-Allah. Berhenti dalam pukul 12.30 pukul 12 lagi ni. Mejo lah, alang mejo kita berderah sampai 12.30 lagi. Boleh tak tu? Kami pukul 8 je buat boleh derah lah. Lagi pukul 9 lagi dia bercakap boleh tahu. Baik. Nombor 1. Amalan ni, doa-doa ni tuan-tuan beramal pagi lepas subuh dengan lepas maghrib. Elok lepas maghrib ni kita sambil-sambil kita baca doa ni lah. Nombor 1, doa paling best, doa paling hebat, antara zikir paling hebat, dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil Allahumma salli ala salah satu daripada surah Syifa. Surah Syifa. Syifa ni apa? Penyembuh. Salli ala Sayyidina Muhammad tak lain dan tak bukan Al-Fatihah. Surah Fatihah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Fatihah ni tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita baca Fatihah dulu. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Syifa, surah penyembuh. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, aku pernah tinggal di Mekah beberapa hari dalam keadaan sakit. Kata Ibnul Qayyim, dia pergi Mekah, jatuh sakit kat Mekah. Dan dalam keadaan aku tak mendapati doktor maupun ubat-ubat ada di sisiku pada waktu tu. Cari doktor tak ada, ubat pun tak ada. Maka aku pun mengubati diriku sendiri dengan bacaan Al-Fatihah. Maka aku mendapati pengaruh yang luar biasa, yakni dia sembuh. Lalu aku pun menasihati orang-orang yang sakit juga untuk membaca surah Al-Fatihah, dan banyak daripada mereka sembuh dengan cepat. Siapa kata? Ibnul Qayyim. Salli ala Sayyidina. Ibnul Qayyim dia sebut, dia kata, di Mekah tak ada siapa-siapa cari ubat, tak ada doktor, tak ada apa, aku ubat diri aku sendiri dengan Fatihah. Amalan ni makcik, tuan-tuan, dengan amal ni satu benda je tuan-tuan kena ada, nama yakin. Tak yakin tak edih. Tak yakin tak edih. Saya pernah kehilangan handphone waktu saya duduk Yaman. Waktu tu pi belajar Arsad dengan seorang ulama, dia duduk ulu orang sana, dia padang pasir. Ulu sini lautan lah. Ulu sana padang pasir. Jauh kampung, jauh tu. Daripada jalan besar tu nak pi tu kena ikut jalan padang pasir ni. Dia jalan macam tu lah. Naik motor tu. Pakai jubah, tak handphone dalam poket. Entah macam mana terpelanting keluar daripada poket agaknya, jatuh bawah. Tak tahu. Sampai rumah saya cari handphone, Allah tak ada. Susah hatilah, bukan main. Kawan saya kata, Ustaz, dia tak masuk waktu tak Ustaz ke? Dia kata, Jeffrey hang gitu. Saya pun nampak gelisah ni. Handphone pun hilang ni, tak tahu tak mana ni. Naik motor pun pergi cari tak jumpa. Dia kata ni hang beramal dengan surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16. Hang ulang-ulang, banyak mana nak baca? Hang ulang lah hang baca. Cuma satu je aku pesan kat hang kena yakin. Hang tak yakin tak edih. Hang kena yakin. Yakin Allah kalau benda tu rezeki hang, Allah bagi balik. Hang berhenti setakat ya'ti biha Allah, berhenti dalam tu. Dia ada sama berhenti dekat ya'ti biha Allah tu. Ulang ni. Satu je aku pesan kat hang kena yakin, hang tak yakin tak edih.
Lepas tu dia cerita nak bagi tambah saya punya keyakinan tu, dia ceritalah. Dia kata dulu ada budak-budak mai daripada Malaysia, lepas tu sampai kat airport dia bawa kamera mahal DSLR macam tu, bawa, lepas tu naik taksi, lepas tu tak atas cushion taksi tu, sampai hotel dia, sampai dekat asrama dia, terlupa tertinggal atas tu taksi dia. Mana ada nak buat telefon, tinggal apa? Ya tak? Lepas tu bagi doa tu, amal. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbuat isu berapa hari main tak balik. Berdasarkan kepada gambar yang ada kat lahir pun tu ya. Nak cerita. Saya dengar tu ramai. Sungguh kan, lepas daripada tempat tu saya pindah pada tempat lain, lepas 2 minggu lebih kurang. Ada orang telefon, anak balik lahir pun anak. Dapat orang Arab ni jumpa, lepas tu dia pergi jumpa dengan orang Indonesia ni, banyak dia punya salah silah dia tempat tapi dapat balik. Nak cerita ceritanya apa saja amalan kita ni, doa ke apa ke, yakin, dia kena yakin dia baru jadi. Tak yakin, boleh ke tak boleh, jadi ke tak jadi ke, tak jadi, dia tak apa nak beriman. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, surah Fatihah diturunkan di Mekah, terdiri pada 7 ayat. Surah ini disebut sebagai pembukaan kerana surah ini adalah pembukaan ataupun permulaan Al-Quran. Surah ini juga disebut sebagai Ummul Quran, ibu ataupun induk kepada Al-Quran, ataupun Ummul Kitab, sallallahu alaihi wasallam, ibu ataupun induk kepada kitab, sebab dia merupakan induk dan intisari bagi isi kandungan Al-Quran. Al-Bukhari menyebutkan bahawa dinamakan dengan Ummul Kitab kerana surah tersebut menjadi surah pembuka dalam penyusunan mushafnya dan juga menjadi pembuka kepada bacaan dalam solat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara keutamaan surah Al-Fatihah, Nabi SAW bersabda kepada Abu Sa'id bin Mu'ali radhiyallahu anhu, aku akan mengajarkan kamu surah paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar pada masjid. Aku nak ajak dekat kamu surah paling hebat sekali, paling agung sekali sebelum kamu keluar pada masjid, kata Nabi kepada Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id berkata, kemudian Nabi SAW menggamit tanganku, dan ketika baginda hendak keluar daripada masjid, baginda berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mengatakan bahawa engkau akan mengajarkan aku surah paling agung dalam Al-Quran. Maka baginda bersabda, ia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia adalah Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang teragung, surah yang paling agung disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nak tambah lagi keyakinan tuan-tuan dengan surah Al-Fatihah ni. Anak-anak demam, main malam-malam panas badan, nak buat gimana tak tahulah, tengah-tengah malam ni risaulah, subhanallah. Ambil ayat ni, tu buka habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai habis, tiup, yakin pada Allah bagi. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berada di sebuah satu perjalanan, kemudian kami singgah sebentar di satu kaum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba seorang budak wanita, hamba wanita datang menghampiriku dan berkata, pemimpin kaum kami diserang demam. Orang kami sudah tiada, sedang tak ada, mereka semua pakat-pakat keluar. Siapakah di antara kamu yang pandai menjampi? Dia tanya. Kemudian salah seorang daripada kami, sallallahu alaihi Muhammad, yang kami anggap dapat melakukan jampi ataupun ruqyah, berdiri bersama dia, kemudian ikut dia, kemudian meruqyah pemimpin tersebut hingga dia benar-benar sembuh. Kemudian pemimpin itu merintahkan untuk menyembelih 30 ekor kambing dan memberikan kami susu. Kemudian dia, yakni yang mengubati pemimpin itu kembali, kami bertanya kepadanya, apakah engkau mengubatinya atau engkau meruqyahkannya? Bila kawan tu dah sembuh, daripada bagi kenduri kambing apa semua, Sallallahu Muhammad, maka kami pun tanyalah dekat ni yang meruqyah tu, yang kamu bagi dia ubat ke ataupun kamu ruqyah dia? Apa dia jawab? Sallallahu alaihi Muhammad, dia menjawab, tak. Aku tak melakukan apa-apa pun kecuali aku baca dekat dia Ummul Kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami berkata,
Jangan membacakan apapun sehingga kami menghadap. Kita menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan hal ini kepada baginda. Jangan duk kata apa-apa, jangan duk buat apa-apa lagi. Dia kata, dia balik berubat pemimpin tu dengan Fatihah saja. Kita yang lain ni jangan respon apa-apa, jangan duk buat lagi apa-apa. Kita balik jumpa Nabi SAW dan kita tanya kat Nabi SAW apa yang dia buat ni betul ataupun tak. Waktu tu ada rujukan Nabi SAW. Maka ketika kami sampai di Madinah, kami menceritakan hal tersebut kepada baginda. Kemudian baginda bersabda, apakah kamu tahu yang seperti itu adalah ruqyah? Kemudian baginda bersabda lagi, kamu telah berbuat benar, bahagikan dan sisakan untuk satu bahagian. Ni kambing-kambing yang buat balik banyak dia ni. Tak berani pekat, tak berani nak makan. Takut sekali salah. Nabi SAW kata, betul dah tu. Betul dah tu. Bagi-bagi pekat-pekat makan. Ceritanya subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Hadis kisah ini tercatat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di sahih. Confident tak lagi? Yakin tak lagi ni? Pasal apa orang gerik ni? Tanya tak mau jawab, angguk pun tak, kuling pun tak. Kata apa? You want me to speak English? Kan? Allah saja mana. Tuan-tuan okey lah juga. Nampaklah juga muka senyum-senyum tu, nampaklah mata-mata sepek tu senyum lah. Walaupun tutup kan. Setengah Pak Bi ceramah muka cekang tu. Kita buat lawak pun macam tu. Rasa macam nak balik tu. Aduh, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina. Tu di antaranya kelebihan. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang disebutkan tentang Allahumma salli ala surah Fatihah, tapi saya nak bawa kepada perbincangan kita kepada salli ala Sayyidina Muhammad, doa-doa yang lain. Doa yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Doa yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad, doa la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah ni benda yang kita selalu sebut ya tuan-tuan. Kita selalu sebut. Cuma kadang-kadang macam mana kita nak mengambil momen ataupun tempat yang tepat untuk kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ada satu kisah tuan-tuan, yang orang punya yakin dengan la haula wala quwwata illa billah. Salli ala Sayyidina. Maksud dia apa? Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Dia kita ni tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kita ni. Salli ala Sayyidina. Kita tak ada apa-apa. Yang ada Allah. Satu lafaz tawakal setinggi-tingginya kepada Allah. Itu la haula wala quwwata illa billah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang lelaki dia pergi pinjam duit. Dia nak pergi berniaga. Dia pinjam duit 1,000 dinar untuk pergi berniaga. Orang tu bagi duit kat dia. Orang tu tanya, kamu nak cagar apa? Nak apa cagaran kamu nak ambil 1,000 dinar ni? Dia kata, aku tak ada nak cagar apa-apa. Tak ada cagaran apa-apa. Kecuali cagaran aku ialah Allah. Dengan nama Allah. Tu cagarannya. Oi, kalau dengan nama Allah ni habislah maksimum lah. Tak ada apa-apa dah. Tak ada cagaran yang lagi hebat lagi daripada cagaran yang namanya nama Allah ni. Memang betul macam tu. Esok pergi rumah Tok Pengulu. Abang dia nak pinjam 1,000. Tolong saya tak boleh cukup duit, minta 1,000 boleh tak? Nak pinjam, nak bayar aku lah. Nak cagar apa ni? Saya dengan nama Allah. Tunjuk muka confidence sikit. Kita dengan nama Allah kita main-main tuan. Kalau orang panggil makan kenduri, kalau tak mau pi dia kata insya-Allah. Kalau dia tak kata insya-Allah dia tak pi tu. Boleh pi tak? Ya aku pi. InsyaAllah tu tak pi tu. Padahal dia guna nama Allah tu, jangan main-main. Tu jaminan lagi kuat tu, janji dengan nama Allah tu, insya-Allah lah, jangan main-main. Kita apa Ustaz, kalau kata insya-Allah, kalau kita tak pi pun tak apa, dia kata. Jangan main-main salah tu. Baik. Lalu bila dia dapat, dia kata orang tu sebut, dia kata nama Allah tu, dia bagilah 1,000 dinar tu, bagi 1,000 dinar. Dia pun pi berniaga.
sampai pada hari dia balik tu, sampai waktu yang dia patut pergi bagi balik 1000 dinar tu. Hari tu. Tengok bot tak ada. Dia nak pergi sana dia kena naik bot. Kapal tak ada. Allah, dia tak tahu nak buat lagu mana, tuan-tuan. Tahu dia buat apa? Dia ambil 1000 dinar dia tu, dia masuk dalam botol ke, dia masuk dalam kayu ke, dia ikat. Dia tulis nota kat situ, ini bayaran balik pinjaman 1000 dinar tu, letak dalam tu, dia baling dalam laut. La haula wala quwwata illa billah. Lempak dalam laut. Lepas tu esok baru ada kapal, dia pun naik kapal balik esok kalau kabut pergi jumpa balik orang tu, bawa spare 1000 ni nak bagi ni. Kod kemarin tak dapat. Sampai dia kata, nah ni aku nak bagi 1000, dia kata, hang kemarin dah bayar dah. Dapat. Tapi ceritanya yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nombor 1, kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang lambat rezekinya, hendaklah dia banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Riwayat At-Tabarani. Lambat rezeki. Nombor 2, juga riwayat daripada At-Tabarani, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan. Nah, bila kita tak tahu dan kita tak yakin kedudukan hadis tu, tak boleh nak sandak direct pada Nabi SAW. Nah, kita kata dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut riwayat. Maka diriwayatkan bahawa sallallahu alaihi Muhammad, siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan menjadi ubat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Penyakit paling ringan sekali bimbang . Risaulah. Kita duduk ni risau lah. Tengok orang tu risau, tengok orang ni risau. Kita semayang tepi orang tu dan lah ni jangan main-main. Kawan sebelah tu bersin je. Dia makan belacan tadi. Kawan dah kesedung. Ni dua sebelah syiu anjak tepi tu. Sanggup berhenti semayang. Jangan main-main. Aduh jam. Padahal dah jarak dah kan. Macam itulah kita risau benda-benda jadi dah. Tu risau tu penyakit paling ringan. Bimbang. Bahasa moden sikit dia panggil anxiety. Anxiety. Kebimbangan yang melampau dia panggil. Tu paling ringan sekali. Yang penyakit macam-macam, 99 jenis penyakit, antara dia, cara dia merawatnya ialah dengan kita memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. La haula. Kalau macam tu lah tuan-tuan, patut tak tinggal lagi zikir ni? Faham ke tak faham ni? Tanya pun tak mau jawab juga ni. Patut tak tinggal? Tak patut dah. Nombor 3. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku telah berkata Abu Ayyub Al-Ansari pada malam Isra, Nabi SAW Rasulullah SAW berlalu melintasi Nabi Ibrahim AS dalam peristiwa Isra. Nabi melintas depan Nabi Ibrahim AS, lalu Nabi Ibrahim bertanya, siapakah yang bersamamu itu wahai Jibril? Itu Muhammad, jawab Jibril. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, perintahkan untukmu untuk memperbanyakkan tanaman dalam syurga. Perintahkan mereka untuk perbanyakkan tanaman dalam syurga. Maka Nabi SAW bertanya, macam mana nak tanam pokok dalam syurga? Nabi Ibrahim menjawab, ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi kelebihan daripada la haula wala quwwata illa billah, kanzun dia panggil. Apa dia? Gedung daripada gedung syurga. Salah satu gedung daripada gedung syurga. Dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebutkan daripada Abu Dhar, dia berkata, aku berjalan di belakang Rasul SAW, lalu baginda berkata kepadaku, wahai Abu Dhar, mahukah aku tunjukkan kepada kamu salah satu perbendaraan daripada beberapa daripada gedung, satu gedung daripada gedung-gedung syurga? Maka aku berkata, mahu ya Rasulullah. Baginda bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi dalam sebuah riwayat yang lain, membaca la haula wala quwwata illa billah setiap kali mendapat, salli ala sayyidina Muhammad, bacalah la haula wala quwwata illa billah setiap kali kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai. Jumpa benda-benda yang kita tak suka, kata la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak buat perangai tak elok sikit, la haula wala quwwata illa billah.
Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nampak benda, kena benda tak elok sikit, la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Ha. Ni kena apa sikit, oh pocok mak kau tergolek. Ha. Aduh. Dalam waktu saya semalam ada syuting riwayat akhir zaman. Akhir zaman yang TV Hijrah tu. Malam start pukul 8, pukul 11 malam. Betul kawan make up lah. Make up tu bukan make up. Dia bila masuk TV ni dia kena bor foundation sikit. Pasal tak bagi muka berkilat. Tapi dia menjadi cerah sikit lah. Lepas tu jerawat-jerawat pun hilang lah. Gitu. Kan? Dia letak dia sikit. Bagi muka runcing sikit. waktu dia tengok budak tu, benda tu terjatuh pula tu. Gitu. Dia kata dia keluar apa dekat mulut dia, saya pun tak dengar. Kata Allah terkeluar tu pula depan ustaz. Kata apa? Kata apa ulang sekali tak dengar. La haula wala quwwata illa billah. Amboi dandan tu kau. Kita ni salat ada Jumaat dan dia kata jaga elok terkeluar. Dia orang mati ni terkejut. Mati ni terkejut. Nak kalau lori bawa pasiak dia tumbang ni, dia jatuh, dia keluar pasiak. Dia tak keluar sayang. Lori kalau bawa sayang, dia tumbang, dia keluar sayang. Dia tak terkeluar pasiak. Orang kalau nak tumbang, dia terkeluar zikir yang selalu main dekat mulut dia. Selalu. Oh pocok lah. Oh mak kau. Man akhiru kalam bila ilah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Nabi tak kata man akhiru kalam bi pocot. Kan? Oh mak kau tergolek lah. Lagi teruk dia kata dia punya barang dia sendiri tak malu. Kan? Biar lazim mulut kita la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ojo la haula wala macam tu. Pak ni sambil tumbuk muka dia. Bagi dia padat muka. Dia cucuk orang pasal apa? Dosa buat kau ambil tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW orang yang selalu berzikir kepada Allah pada setiap waktunya. Riwayat saya sebab demikian disebutkan dalam al-hadis. Jadi dua dah. Yang pertama Fatihah, yang kedua la haula wala quwwata illa billah. Dua. Yang ketiga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga nama doa Nabi Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir alaihi salam. Kalau tuan-tuan boleh cam doa Nabi Khidir, tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah masyaallah. La yasrifus su'a illallah masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Doa Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa zikir dan doa yang sentiasa diamalkan oleh Nabi Khidir alaihi salam adalah doa ini. Dan sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan daripada Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada kekuatan untuk menghindar daripada perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita nak mengelak diri kita daripada musibah-musibah yang besar. Dalam riwayat menyebutkan tenggelam, terbakar, musibah-musibah besar setiap hari.
pastikan kita beramal dengan doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Walaupun terdapat khilaf dari kalangan ulama tentang kedudukan hadis ini sallallahu alaihi Muhammad, namun doa-doa ini sesuai dengan sallallahu alaihi Muhammad kehendak syariat. Dia tak lari pada kehendak syariat. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul lah, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, tidak ada mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Betul lah. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita beramal dengan doa ni, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita sallallahu alaihi Muhammad daripada musibah-musibah dan sallallahu alaihi Muhammad perkara-perkara buruk yang boleh tertimpa kepada kita pada hari tersebut. Jangan lupa tiap-tiap hari amal. Doa Nabi Khidir AS, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Sekali pun tak apa dah. Sekali pagi, sekali petang pun tak apa dah. Yang amalan-amalan ni kalau kita buat 3 kali, dia kuat. Ada amalan Nabi SAW sebut 3 kali. Buat 3 kali, buat 3 kali, buat 3 kali. Weh, kiri kanan bunyi ni. Nak kena azan sungguh nampak gaya ni. Berhenti azan kan? Kan nak turis kan? Mana Imam? Turis je. Kita berhenti, bagi dia berhenti bunyi ting-ting, tontang-tontang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu di antaranya. Baik. Dia sallallahu Muhammad. Jadi di antara yang menyarankan kita untuk beramal dengan doa ini sallallahu alaihi Muhammad, di antaranya ialah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Syawariqul Anwar. Jadi di antara ulama yang menyarankan kepada kita untuk beramal dengan doa ini. Jadi insya-Allah berapa dah doa dah? Fatihah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yang ketiga, bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallahi ma sya'allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Doa kelima. Doa kelima tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa yang tuan-tuan kena baca lepas subuh, lepas maghrib. Jangan tinggal dah. Jangan tinggal. Start pada hari ni dia baca dah untuk malam ni. Baca dah untuk malam ni. Elok dah. Lepas tu start esok subuh, jangan tinggal dah. Sampai bila ni? Sampai mati. Tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal yang pertama, kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Kata Nabi SAW, Rawahul Bukhari. Nabi sebut cahaya elok ni, Nabi kata apa? Siapa yang membacanya dengan yakin pada siang harinya, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah SWT. Siapa kata? Nabi kata. Hadis riwayat Bukhari di sahih. Percaya tak percaya tu? Kita bukan tahu nak mati bila ni. Tak mati malam, mati siang tu lah. Maklum sejak bila duk amal saya duk istighfar ni? 10 tahun dah Ustaz. 10 tahun dah tak pernah tinggal. Takut nak tinggal. Mai tengah hari. Tengah hari ni aku dah baca tau saya duk istighfar ni. Pasal apa yang takut sangat ni? Takut termati hari ni. Kalau mati hari tu, dia daripada ahli syurga Allah SWT, Nabi kata. Tu kalau itu tak ingat dah. Dia macam insurans.
Insurance cover dia panggil. Boleh faham dah? Saya nak tengok ada berapa orang muslimat yang hafal Sayyidul Istighfar. Angkat tangan tengok. Seorang aja. Betul sungguh orang gerik ni. Tuan-tuan, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Angkat tangan. Seorang pun tak angkat lagi teruk. Dia balik bagi. Jom balik ke mana? Malu tak bertempat dia panggil. Saya tahu yang tak angkat tangan tu pasal apa, saya tahu. Tawaduk. Tawaduk. Kan? Yang bodoh memang dia tak hafal lah. Dia tak angkat. Allah sebab. Hafal lah. Mau umur 70 dah tak hafal. Saya duduk cipar teruk sangat lah. Sungguh lah. Teruk sangat lah. Ya Allah. No? Sebab dah subsidi. Nabi sebut, umur umatku baina sitin ila sab'in, 60 ke 70 tahun. Bila masuk umur 60 tahun, tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, saya tengok hadis dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Kat mana? Tuan-tuan dengar hadis ni elok. Mesti nak pesan kat tuan-tuan ni. Nabi kata apa? Nabi kata, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Allah dah tak terima dah sebarang alasan kepada seseorang yang Allah lanjutkan usia dia melepasi 60 tahun. Bila Allah panjangkan usia lepas 60 tahun, nak bincang depan Allah lah tak mau dengar. Dah saya tak apa lagi. Mesti tak ada lah nak buat. Hidup kalut lagu tu lah. Kalut. Waktu hidup kat dunia boleh. Macam-macam alasan kita boleh bagi. Boleh. Orang kata, Haji pasal apa? Tak ni apa-apa. Allah aku tu sibuk. Tak nampak. Boleh lah kata lagu tu waktu hidup. Nanti depan Allah, tak ada. No, tak ada argument dah. Allah tak mau dengar dah. Allah panjangkan usia hang lebih 60 tahun dah. Cara tu cakap tak ada waktu lagi. Saya cuma. Beringatlah. Beringat. Nabi SAW sebut juga dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Siapa yang masuk umur 40 tahun, masuk umur 40 tahun, sedangkan kemaksiatan yang masih melebihi daripada kebaikan, dah siap-siaplah masuk neraka Allah. Masuk umur 60 tahun, duk sedap lagi dengan maksiat. Rujuk kita Ayyuhal Walad, Imam Ghazali ta'ala awal-awal tu bincang bab ni. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, apa ya? Sayyidul Istighfar nama dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Sayyidul Istighfar. Baca kenapa? Belajar start pada ni belajar Sayyidul Istighfar. Yang keduanya, diampunkan dosa. Sayyidul Istighfar ni dia salah satu dari lafaz-lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim. 1. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 2. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. 4. Tu banyak semua tu lafaz-lafaz istighfar. Paling afdal sekali dia panggil Sayyidul Istighfar lah. Penghulu kepada segala istighfar. Bila penghulu ni lah yang paling baik sekali. Dia panggil penghulu segala istighfar. Sayyid itu penghulu, ketua. Penghulu kepada segala istighfar. Ini Allahumma anta rabbi. Yang ketiga, Sayyidul Istighfar ini merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT, sebab dalam itu melafazkan sallallahu alaihi wasallam kesyukuran kepada Allah SWT dan pengakuan kepada Allah SWT. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janjimu, dan aku menjalankan dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengaku kepadamu atas segala nikmatmu terhadap diriku, dan aku mengaku segala dosaku terhadapmu. Maka ampunkanlah aku. Sesungguhnya tiada mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Itu dia maksud dia.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang keempat tuan-tuan, kelebihan daripada sayyidul istighfar ni ialah dia mengundang cinta Allah dekat kita. Sebab Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Dan berikutnya salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita beramal dengan sayyidul istighfar ni, Allah menjauhkan kita daripada bala dan azab. Surah Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada bersama dengan mereka, yakni Nabi SAW. Dan tidaklah pula mengazab mereka sedang mereka memohon ampun kepada Allah. Dua sebab, dua keadaan Allah tak menimpakan bala pada satu kaum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dua keadaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah tak menimpakan bala pada satu-satu kaum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, mana dia ayat dia? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tu surah Al-Anfal ayat salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 33. Allah kata apa? Dan Allah tidak akan sekali-kali menyiksa mereka sedangkan kamu masih berada bersama dengan mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, dua penyebab bala tak turun ataupun bala tak kena dia. Azab ke bala ke tak kena seorang, dua sebab. Nombor satu, Nabi ada dengan mereka. Bila Nabi ada dengan satu kaum tu, bala tak turun dekat kaum tu. Nabi ada tak dengan kita lah ni? Tak ada. Tinggal satu lagi. Apa dia? Allah tak akan menimpakan bala kepada orang yang sedang mereka berada dalam istighfar. Ini istighfar lah. Bala nak turun, oh tak turun. Pasal apa? Pasal orang-orang ni mereka rajin istighfar. Ada seorang waliullah, dia pergi dekat satu kawasan kubur. Dia tertidur. Dalam tidur tu dia bermimpi ada seorang dia mimpi ahli kubur tu semua keluar pada kubur dan duk kaih. Cari kaih. Sedangkan ada seorang tu dia tenang aja. Kubur dia cerah, lapang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pergi jumpa orang tu. Dia kata, ceritakan aku apa yang berlaku ni. Dia kata ni, ahli kubur ni semua sedang mengais, duk kaih doa orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup telah mati itu, waktu tu diagihkan, ditaburkan orang mukmin-mukmin yang meninggal ni daripada duk kaih yang tu. Dia kata, ni pakcik ni relax, tak buat apa pun, duk relax. Dia kata, aku tak apa dah. Alhamdulillah. Tengok kubur dia cerah, lapang. Apa yang berlaku? Kamu nak tahu, kamu pergi kat pasar esok, pergi cari seorang budak pemotong daging. Dalam riwayat tu cerita. Pergi cari budak pemotong daging. Tanya dia, apa dia buat. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun pergi. Esok tu, dia jaga, dia pergi cari. Dia nampaklah budak tu, mulut duk kumat kamit. Dia kata, kenal tak? Ada siapa-siapa tak kat kubur ni? Dia kata, ada. Ayah dia. Siapa? Dia kata, saya mimpi jumpa ayah kamu. Macam mana keadaan dia? Kuburnya cerah, kuburnya terang, luas. Apa yang kamu buat? Dia kata, aku tak pernah lupa untuk beristighfar untuk ayahku. Ini ceritanya ayah dia dapat nikmat tu bukan ayah dia yang istighfar. Allah tak turunkan azab pada dia, bukan dia yang istighfar. Anak dia istighfar kat dia. Anak dia istighfar kat dia pun dia dapat nikmat dan manfaat tu. Apatah lagi kalau kita sendiri istighfar. Betul tak? Tak betul lah tinggal. Banyak istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lagi dia mencegah. Yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Melazimi sayyidul istighfar ni dapat apa? Dia murah rezeki, melancarkan rezeki. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya seorang hamba itu tertahan rezekinya kerana dosa yang dia lakukan. Buat dosa dia blok, rezeki blok. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan daripada Sayyidul Istighfar. Yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Doa ni tuan-tuan, nama dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dah macam bagi prescription ubat dah ni. 3 kali pagi, 3 kali petang. Lepas makan. Tak payah makan apa. Masuk aja waktu boleh buat dah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah SAW, tengok ni elok. Ketika aku sedang tidur, ada seekor kalajengking datang menyengatku. Tengah-tengah lena, kalajengking mai sengat dia. Apa Nabi SAW kata? Maka Nabi bersabda, jika kamu membaca pada petang ataupun ni malam itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang Allah cipta, nescaya tidak akan berlaku perkara yang memudaratkan kamu. Ingat tu. Mai masjid risaulah, takutlah, tak tahulah siapa-siapa lah ustaz, nu kiri kanan kita tu mentah tu dia positif ke apa, kita pun tak tahu. Saya nak main ni tempat tuan-tuan ni tadi test dulu. Tak saat sebelum main tak ni. Kan? Salih Muhammad ni. Pasal baru balik pada Kuala Lumpur. Jumpa orang ni macamlah urusan kita kan. Salih Muhammad. Main. Memang stok siap-siap dekat pejabat tu, berkotak-kotak tu, apa ni, swab test. Khak tu bagi sekali. Kan? Test dia memang tengok lining elok, cantik apa semua, post dalam Instagram dulu, apa main jumpa tu. Sebab risau kita pun tak tahu. Lagi tahu kalau ada orang kena, tu ustaz tu lah main hari tu ni, dia buat main, aku pula yang kena. Abang siap-siap dah ni, senang sikit. Beritahu siap-siap dekat tuan-tuan. Salih Allah SWT. Sebab kita tak tahu. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, kita tak tahu. Salih Allah SWT. Kita tak. Maka bila kita pergi satu tempat yang kita tak tahu apa mudarat yang tersembunyi dalam tempat tu, Nabi ajak kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pi dekat RNR, berhenti bawa kereta duduk atas highway, pi. Macam-macam kadang-kadang depa buat khianat, tuan-tuan tahu tak depa ni? Depa pi tebuk, dia tu kita pi masuk dalam pi tandas apa semua, tak ada siapa parking kat kereta. Depa parking tepi kereta kita, depa pi tebuk, tuan-tuan tahu tu dia punya apa tu, radiator. Dia tebuk radiator tu. Lepas tu kita jalan asap, kereta enjin panas, berhenti di jalan, depa mai. Pasal apa ni? Oh ni kereta panas apa? Tak apa, mai tarik pergi bengkel kami. Khianat dia buat. Macam-macam orang buat khianat. Baca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Duk atas highway, nak terkencing tak tahan, tengok no Ustaz Syamad. RNR duk ada 20 km lagi. Tak boleh tahan dah, berhenti tepi jalan. Berhenti elok sikit, tepi-tepi sikit apa semua lah. Kan? Lepas tu turun pergi kat hutan tu. Pesan kat anak, nak kencing. Pesan, baca doa ni. Apa doa dia? Ampun untuk nenek, anak cucu tumpang kencing buat dia. Tak. Elok dia tengah kencing tak, ada satu bisikan mai kat telinga dia. Bila masa aku kahwin dengan Tok Hang, sahabat mai, bagi aku Tok Wan. Kan? Doa dia ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa dia Nabi SAW ajak 1400 tahun dulu lagi. Kita pergi ke satu tempat yang kita tak tahu apa wabak yang tersembunyi, apa mudarat yang tersembunyi daripada Ustaz Muhammad pada waktu dan ketika tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tuan-tuan macam ingat tu, 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa-apa yang berlaku pada hari itu, mudah-mudahan biiznillah dengan izin daripada Allah, Allah selamatkan. Orang tu tidur tu kena ketik dengan apa ni? Dengan kalajengking, kena sengat dengan kalajengking. Nabi kata, kalau malam tadi yang baca tu, sengatan tu pun tak akan menjadi mudarat. Macam tu. Dia tak kata binatang tu tak main.
Nabi tak kata binatang tu tak mai kat kamu, dak. Nabi kata sengatan tu takkan jadi mudarat kat kamu. Yakin lah. Cerita dia kena yakin lah. Tak yakin tak jadilah macam saya sebut awal tadi lah. Yang berikutnya tuan-tuan, amalan dia doa jauh wabak penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ulang balik, baca. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ni baca 3 kali pagi, 3 kali petang juga. Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit-penyakit yang berbahaya yang lainnya. Doa yang berikutnya, doa ke berapa dah tuan-tuan tu? Berapa makcik? Tulis banyak sangat saya tengok. Sampai 8 line dah. 7. Yang ni yang ke-7. Doa yang ke-7. Doa dia berbunyi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Imam Ahmad, bermaksud dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan di langit bersama dengan namanya, selagi bersama dengan namanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ni kena baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak akan ditimpa oleh sebarang musibah pada hari tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Wa man qala hina yusbihu 3 marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang membacanya, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi dengan nama Allah baca doa ni lah, salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali, maka salli ala Sayyidina Muhammad tidak akan ditimpa bala dan musibah sehingga pagi. Dan siapa yang bacanya pada waktu pagi sebanyak 3 kali, maka tidak akan ditimpa kesusahan bala sehingga ke petang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim 3 marratin fayadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba apabila membaca setiap pagi dan setiap hari pada waktu pagi dan petang, setiap petang pada waktu malam dengan yang ni bismillahirrahmanirrahim ini, maka subhanallah, nescaya tidak akan dimudaratkan ia dengan segala sesuatu. Dalam sebuah riwayat yang lain, man qala fi awwali yaumih aw fi awwali lailatih bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa huwa sami bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim 3 marratin lam yadarruhu syai'un fi dhalikal yawm aw fi tilkal lailatin. Siapa yang membaca pada awal siangnya
Dan pada awal malamnya dengan doa tersebut, 3 kali nescaya tidak akan dimudaratkan sesuatu pada hari tersebut atau pada malam tersebut. Okey, clear. Baca lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Siang tu tak akan ditimpa musibah bala. Tak akan ditimpa musibah. Nabi sebut, bukan saya sebut. Saya baca hadis Nabi SAW tadi. Baca sebelum lepas maghrib tak akan ditimpa sampai subuh esok. Siapa kata? Nabi kata. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dia ambil pada Sayyidina Osman. Dia duduk cerita ke orang. Dia cerita. Tiba-tiba satu hari dia lumpuh. Orang mezirah kat dia. Orang pun duduk tengok dia semacam. Hari tu hang cerita buat amal ni. Tiba-tiba dia kena. Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi. Aku tak menipu atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Cuma pada hari aku kena musibah tersebut, hari tu aku tak baca doa ni. Tu cerita dia. Habis nak baca waktu mana? Yang ni saya risau. Semalam saya tengok. Semalam waktu duduk pakai baju panglima saya tu. Waktu duduk try pakai baju panglima malam, ada siaran di TV Al-Hijrah waktu tu dengan Ustaz Kazim, Datuk Kazim. Ada orang tanya dekat dia pasal apa yang kena kat muka dia tu. Dia cerita lah pasal penyakit ain apa semua. Kemudian dia sebut ada satu zikir ataupun satu doa yang untuk mengelakkan daripada benda bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammah tu kan. Dia sebut yang tu. Dia sebut satu benda, dia kata apa? Mungkin waktu saya kena tu ada waktu yang saya terlambat baca ataupun saya termiss baca. Patut tak kena. Sebab dia beramal dengan doa tu. Ada time, sebab tu saya sebut. Kita ni tapi dia kena Ustaz, dia duk baca bismillah. Mungkin yang dia baca tu pukul 8 malam, yang dia kena tu pukul 7 lepas masuk maghrib. Anda faham tak? Elok masuk maghrib, Allahu Akbar, patut lepas masuk maghrib tu dia kena cover dah. Dia kena ada insurans ni. Tapi dia tangguh, Ustaz, lagi duduk Ustaz pun dah habis baru bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi. Ada tempoh gap tu yang kita risau. Faham tak ni? Maka kalau sebelum masuk maghrib, amalan yang tuan-tuan boleh buat lepas asar. Lepas asar dah boleh, dah kira sebagai masuk maghrib dah. Tapi lepas subuh kena buat lepas subuh. Mungkin nak secure sikit, lepas masuk waktu subuh je, masuk azan je, tuan-tuan duduk Ustaz, sebelum apa? Waktu lepas kita semayang, daripada semayang qabliyah subuh tu kan, ataupun sebelum qabliyah subuh tu, baca sekali siap-siap bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Itulah amalan mungkin yang boleh menghindarkan kita daripada penyakit. Boleh faham tak? Tentang salih ala Muhammad, itu di antara amalan yang kita boleh buat. Kemudian tuan-tuan seterusnya salih ala Muhammad. Yang ke berapa kak? Yang ke-8. Yang ke-8. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Doa ni direct, straightforward je. Hadis Nabi SAW, Nabi suruh beramal dengan doa ni pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, ya Allah engkau sihatkanlah tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah engkau sihatkanlah pendengaran. Allahumma afini fi basari, ya Allah engkau sihatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Kemudian yang berikutnya, sallallahu alaihi Muhammad, namanya tuan-tuan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula, wajiblah ke atasnya syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan tinggal. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan yang terakhir namanya doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Doa Abu Darda ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam sebuah riwayat menceritakan tentang kelebihan doa ini ialah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Talhah radhiyallahu anhu meriwayatkan
seorang telah datang bertemu dengan Abu Darda dan memberitakan kepada Abu Darda yang rumah dia terbakar. Apa yang dijawab oleh Abu Darda? No. Tak. Rumah saya tak terbakar. Mai seorang lagi kata apa? Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dia kata tak, rumah saya tak terbakar. Confident. Kalau tuan-tuan orang bapak, Haji, rumah Haji terbakar. Allah start motor balik perum. Dia tak, rumah saya tak terbakar. Dia bukan pergi tengok pun. Mai seorang lagi kata, tuan, tak, rumah saya tak terbakar. Mai orang yang keempat kata apa? Wahai Abu Darda, saya nampak api naik tinggi dah, tapi bila sampai tak rumah kamu, dia padam. Abu Darda menjawab, saya yakin bahawa Allah SWT tidak akan membakar rumah saya. Kerana Rasulullah SAW telah mengajar kepada saya satu doa yang kalau dibaca selepas subuh, si pembaca akan terselamat daripada bala sehingga waktu petang. Maka saya yakin rumah saya tidak terbakar. Riwayat menyebutkan demikian. Bunyi doanya tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Masya Allah. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tu panjanglah doa dia. Ni pun kena hafal juga. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan bagiku kecuali hanya Engkau. Padamu aku bertawakal dan Engkau Tuhan Arasy yang agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti pula tidak akan terjadi. Tiada daya dan upaya dan tiada pula kekuatan kecuali hanya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku yakin bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Aku yakin bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa berada di jalan yang lurus. Tuan-tuan saya simak. Jadi amalkan beberapa doa ni insya-Allah dalam kehidupan kita setiap kali pagi, 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Semua doa yang kita sebut tadi biiznillah, dengan izin daripada Allah mudah-mudahan dan dengan keyakinan kita atas apa yang kita amalkan itu, biiznillah Allah akan pelihara kita daripada musibah dan wabak ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan salat Jumaat pertemuan kita jadi barakah, diberikan kebaikan kepada kita salat Jumaat dan kita dijauhkan daripada wabak-wabak yang sedang berlangsung pada ketika ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah bi'amin.